kuliah siapa? Ustaz Asim Mansur. Okey. Muka surat berapa kita? Ingat tak muka surat berapa? Pencinta kitab penawar bagi hati. Muka surat berapa kita sambung hari ni? Muka surat sampai 9 ke? Ha? Hari ni 10. Betul. Baik, Alhamdulillah. Mari sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Syukur pertemuan kita pada 8 Ramadan. Isnin bertemu dengan Isnin. Telah selesai seminggu Ramadan kita. Apa khabar Ramadan? Okay, Alhamdulillah. Penghuni Ramadan itu yang menjawab Alhamdulillah. Maka seharusnya muslimat dirahmati Allah, tidak ada hari-hari dalam Ramadan tanpa Al-Quran. Walaupun mungkin hari ini bukan juzuk yang ke-8, tapi beritahu pada diri tidak ada hari tanpa Al-Quran. Kerana hadza syahrul Quran, ini adalah bulan Al-Quran diturunkan. Ulama-ulama hadis termasuk Imam Malik satu ketika dulu tutup selimutkan kitab-kitab hadis. Lalu anak-anak murid confuse ni, kenapa tutup ke kitab-kitab hadis? Kerana apa? Kata guru tersebut ini adalah bulan Al-Quran. Maka makna bukan hadis tak penting, tidak, tapi sebulan ini pulun habis-habis dengan Quran. Boleh kita bacalah. Wanita-wanita haid yang tidak boleh melafazkannya dengan lisan, ambil ayat-ayat yang mudah, buka Quran-Quran terjemahan sampai kepada ayat yang sukar. Jangan main kod dan rasa sahaja. Kita tafsirkan sendiri. Jangan baca terjemahan yang kita boleh faham maksud. Tak faham, kita buka kitab tafsir. Tak faham, ada ramai guru-guru yang kita boleh rujuk. Tapi bacalah mana-mana ayat yang mudah untuk kita faham, kerana di dalamnya ada banyak sangat pesanan-pesanan Allah. Bila Quran itu dijadikan manual book kehidupan, maknanya apa cara nak hidup menuju ke syurga Allah semata-mata, semuanya ada dalam tu. Jadi orang yang merasa jauh, muslimat dirahmati Allah, dengan Allah, sebenarnya dia sedang menjauh dengan perintah Allah. Itulah kalamullah yang duduk dalam Al-Quran. Justru tolong dengan sangat kempen keluarga kita, anak-anak kita, ibu-ibu yang rasa macam susahnya, mustahil suami nak baca Quran sampai khatam, mustahil anak-anak nak baca Quran sampai khatam. Kita ni jadi naqibah dalam rumah, jadi leader dalam rumah. Macam mana cara? Abang kalau dalam sebulan ni abang dapat 3 juzuk pun okey dah. 3 juzuk pun semput bagi dia 1 juzuk lah. Sehari setengah muka. Kita buat kalkulator sendiri, kita kira. Nak bagi dia habis sebulan 1 juzuk ni, sehari nak suruh dia baca berapa ayat?
Ni kita kena tolong buatkan, muslimat dirahmati Allah, kreatif sikit. Anak yang duduk kat London berapa juzuk? Dah plan dah, insya-Allah malam 27 nanti dia balik raya dengan kita. Alung kat sana baca 3 juzuk pun cukup dah. Mama rasa kalau baca setengah muka habis ni sebulan. Kita tolong kirakan untuk dia, muslimat. Kerana apa? Nanti balik malam raya kita baca doa khatam sama-sama. Khatam ke kalau dikira macam tu? Tak khatam pun, sebab bacaannya tidak bersemak 30 juzuk. Tetapi kita nak ambil barakah. Semuanya walau duduk di penjuru dunia yang mana, semua ahli keluarga kita membaca Al-Quran. Walaupun tidak khatam 30 juzuk, berbeza Ramadan ini dengan bulan-bulan yang sebelumnya kita gairah untuk membaca Al-Quran. Jadi muslimat nanti malam-malam akhir jangan duk sibuk dengan pasang langsir baru, ketupat rendang dah siap ke belum. Duduk bersama-sama dulu, baca sama-sama surah Ad-Duha sampai surah An-Nas dengan seluruh ahli keluarga. Kemudian kita minta mereka aminkan dalam bahasa Melayu saja doa khatamul Quran. Khatamul Quran ni doanya cukup indah, masya-Allah. Bila kita baca kita rasa nak jatuh air mata. Jadi nanti last kita jadilah ustazah kecil sekejap. Seronok kan kita baca doa khatam Quran sama-sama. Tahun ni alhamdulillah ayah dapat 3 juzuk dalam 30 hari Ramadan. Alung duduk kat London pun dapat 3 juzuk. Kan? Angah yang duduk kat college kat Melaka tu dapat 5 juzuk. Mama dapat 10 juzuk. Alhamdulillah. Beza dengan Ramadan lepas. Tahun depan kita up lagi, boleh tak? Ayah dapat 5 juzuk. Ni semangat muslimat dirahmati Allah dalam keluarga. Kadang-kadang anaknya habis sekolah agama tapi tidak dimanfaatkan. Anak saya dulu kecil-kecil hantar sekolah agama, ustazah hafal Quran 30 juzuk. Tapi hari ini tak jadi manusia yang bermanfaat pun. Kenapa ramai begini muslimat dirahmati Allah? Ilmu hanya dipelajari tapi tidak diamalkan. Jadi cemburulah kita dengan orang yang berterusan dengan Al-Quran. Muslimat sekadar perkongsian. Saya tahun ini pertama kali berbuka dan bersahur tanpa ibu. Mustahillah tidak ada kesedihan bagi orang yang dalam keadaan kehilangan insan-insan tersayang. Tapi muslimat dirahmati Allah, kita sebutkan, bila kita rasa macam orang yang tak ada depan kita tu sekarang ni sedang direhatkan oleh Allah di alam barzakh. Kenapa direhatkan? Ini yang dinanti-nanti Ramadan oleh orang di dalam kubur, direhatkan daripada azab kubur. Kita perasan tak nanti bila malam-malam orang menyambut hari raya dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa ada ibu-ibu duduk depan dapur menangis mereka ni? Dulu kita kecil-kecil kita tak faham. Padahal dulu pengajian muslimat macam ni tak banyak pun di mana-mana. Tapi mereka sambil kacau rendang tu, mereka menangis. Kerana apa? Sebab mereka kata kita gembira sebab besok nak raya. Tapi orang dalam kubur kembali menangis kerana azab Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka yang di alam barzakh telah bermula kembali. Ini rahmat Ramadan, muslimat dirahmati Allah. Sebab tu bila kita hari ini menangisi orang yang sudah tiada, yang insya-Allah direhatkan Allah sementara di alam kubur, gantikan dengan doa, gantikan dengan amal soleh. Itu sebab Jumaat lepas 5 Ramadan saya hantar bapa saya ke masjid asar. Bila malam tu kita tak dapat berbuka dengan dia, kita usahakan juga jumpa dia sekejap, hantar ke masjid. Masuk kereta dia kata alhamdulillah bapa khatam dah Quran 30 juzuk. Kita pun sebut khatam baca daripada berapa Syakban tu pak? Tak, daripada 1 Ramadan. Muslimat terkedu kami berdua ni, seorang ustaz, seorang ustazah duduk depan, belakang ni bapa yang bukan ustaz pun. Kerana apa muslimat? Kita bukan tak tahu dia dalam keadaan bersedih, tapi sedihnya bukan dia tak bangkit dengan ibadah. Ada ramai orang sedih tapi membunuh semangat dia untuk beribadah makin dekat dengan Allah. Maka inilah yang paling diseronokkan oleh syaitan. Syaitan datangkan rasa sedih, syaitan datangkan rasa lemah semangat bila kehilangan orang tersayang. Tapi rupa-rupanya lagi dia sedih, lagi dia gandakan bacaan Quran. Kalau dulu memang biasa dalam sebulan Ramadan dia khatam lebih sekali Quran, tapi memang terkejut sungguh saya bila 5 hari boleh khatam Quran. Maknanya asal sedih baca lagi, asal sedih baca lagi, asal sedih baca lagi. Wallahi kenapa Ustaz Zai bercerita pagi ni untuk kita tiru. Sebab ramai orang dalam sedih lagi mengunci diri dalam rumah, lagi sedih lagi tutup Al-Quran, lagi sedih lagi tak boleh lama dalam sujud. Maka rugilah kita. Iblis sedang menanti-nanti. Dulu engkau beramal soleh, sekarang hilang satu tongkat, engkau lagilah tidak beramal.
Ini yang paling ditunggu-tunggu oleh iblis. Maka Ramadan, Nabi yang sebut iblis diikat, dipenjarakan, tak ada dah ganggu kita. Tapi kenapa kita makin malas? Jawapannya siapakah iblis itu? Itu bukan saya jawab ya, jemaah Masjid Ibnu Abbas yang jawab. Ini ustaz-ustazah banyak memperingatkan kita muslimat dirahmati Allah. Ramai juga yang tanya, kata iblis kena ikat, tapi kenapa saya makin malas dalam Ramadan ni? Lagi tidur lagi sedap ustazah, Zuhur tak buat, asar tak buat, tak payah tidurlah jadi jenazah terus macam tu. Sebab apa muslimat? Sebab patutnya Zuhur bangkitlah kita, asar bangkitlah kita. Bukankah waktu bulan Ramadan tidur kita pun jadi ibadah ustazah? Kalau macam tu bukan ibadah, dah jenazah terus kan? Sekian dimaklumkan. Baik muslimat dirahmati Allah, kita selain daripada Al-Quran, ustazah nak tanya kepada muslimat, bagaimana 8 malam ini tarawih kita? Bukan mesti di masjid surau. Bila kita ada kekangan, halangan di rumah, muslimat dirahmati Allah, bagaimana tarawih kita? Ada ramai muslimat yang kerugian bertahun-tahun lamanya, dia ingat tarawih tu mesti di masjid surau, mesti ada imam, mesti berjamaah. Ibu, kadang-kadang kita dengan anak kecil. Ibu, kadang-kadang tetamu datang rumah. Ibu, kita ni macam-macam urusan yang tak selesai. Usahakan dapat usalli sunnatat tarawihi raka'ataini lillahi ta'ala. Bila nak start? Lepas kita solat fardu isyak. Pastikan lepas isyak, jangan terlebih rajin lepas maghrib buat dah. Okay? Jadi lepas isyak buat 2 rakaat. Tetamu ketuk pintu, nak tumpang bermalam, sepupu datang dari kampung, takkan kita nak beribadah dalam bilik? Layan dia dulu, muslimat dirahmati Allah, sembang sampai 12 malam. Sebelum tidur kita dah biasa ambil wuduk. Alang-alang ambil wuduk, buatlah 2 rakaat lagi tarawih. Dapat dah 4 rakaat selesai. Tak larat ngantuk kita, nanti bangkit tengah malam, buat lagi selesaikan 2 rakaat, campur lagi 2 rakaat, paling ringkas sebelum masuk waktu subuh esok, sudah kita dapat 8 rakaat. Tapi muslimat dirahmati Allah, khas untuk siapa? Tarbiyah ini, pelajaran hari ini, untuk ibu-ibu yang memang tak pernah cukup tarawihnya 30 malam atau 29 malam. Tak pernah ustazah, tapi tahun ni saya berazam kan, 8 malam dah saya tak pernah tinggal tarawih. Ada 2 malam hari tu sempat pergi masjid, tapi 6 malam lagi saya kat rumah. Silakan, dan azam tidak gagal. Jadi muslimat dirahmati Allah, untuk orang yang baru nak belajar bertarawih, jangan ibu-ibu yang memang dah 20 rakaat jadi makmum kepada imam yang hebat, dah 8 rakaat tiap malam tak tinggal dah bertahun-tahun, tiba malam ni dia ubah. Ustazah Zai kata boleh 2 rakaat tidur, 2 rakaat tengok sinetron dulu, 2 rakaat Hindustan pula malam ni kan, 2 rakaat nanti sambung pula tengok cerita apa lagi. Itu bukan kebijaksanaan. Kita nak melatih yang dah buat istiqamah cantik, teruskan. Nak mati dalam kecantikan itu. Sembang dengan orang muda, menantu kita yang perempuan, anak-anak kita bagi alasan nak bertarawih, ajak mereka, mudahkan urusan mereka dengan cara macam ni. Nanti bila anak mereka dah makin besar, dah makin tua macam kita, kadang-kadang nak duduk rumah makin sunyi, suami anak menantu tak ada, maka mereka memilihlah untuk beriktikaf di masjid. Tak salah, syaratnya tolong jaga adab. Muslimat dirahmati Allah, jangan kita duduk di masjid, Pak Imam kenal kita lebih daripada jemaah lelaki. Kenapa kenal kita lebih? Sebab muslimat, suara kita daripada belakang sampai ke depan. Minyak wangi kita dia yang hidu dulu. Dia tahu telekung naik atas, rambut panjang ke belakang mengurai, Pak Imam kenal dah. Minah rambut panjang sampai ke pinggang. Pelik, macam mana boleh tahu? Sebab aurat dipamer-pamerkan. Ini yang kata Nabi, wanita lebih afdal solatnya di rumah. Jadi kalau imam berwitir, ada ramai muslimat di belakang, Ustazah Zai tengok dengan mata sendiri, dia dekat belakang tak nak buat witir sebab dah bijak hadir majlis ilmu kan. Ustaz-ustaz kata tak ada 2-3 kali witir dalam satu malam. Jadi masa imam berwitir, dia duduk saja di belakang. Duduk sahaja apa? Muslimat dirahmati Allah, pejam mata, sandar tidur lebih baik daripada kita duduk di belakang orang sedang berwitir. Sembahyang berjemaah, kita sembang, buka tadi makan apa, sahur nak masak apa, sonsel kat belakang. Orang lelaki suruh tegur, apa aja makcik-makcik belakang tu Ustazah duk sembang orang tengah solat witir. Depa tu terlebih bijak kan? Sebab apa tak buat witir? Sebab nanti konon nak tahajud, hajat, taubat 12 rakaat baru tutup dengan witir. Orang perempuan kan rajin haji, sembahyang tak tinggal. Nanti bila dah siap semua lauk atas meja nak sahur, baru kejut suami.
Hajinya berdengkur, tak sembahyang pun, tahajud, hajat, taubat. Jadi makcik-makcik memilih untuk witir kemudian. Tapi salah besar wahai muslimat, sebab ketika orang berwitir kita pok pek kat belakang. Maka saat itu kita tegur dah tapi tak nak berubah juga. Apa hati ustazah kata, patutlah Nabi suruh perempuan sembahyang di rumah sendirinya yang paling afdal. Tapi bila ustazah sebut macam ni, jangan malam ni Masjid Ibn Abbas kosong pula kan, melenting kat teh. Kenapa kosong? Pakat lebih afdal di rumah. Ibu-ibu yang sudah elok menjaga adab, sudah istiqamah, kehadirannya hampir tidak disedari oleh orang lelaki, tidak mengapalah. Sebab takut bila dia beralasan tak nak pergi masjid solat jemaah, dia guna hak yang tadi tu. Nabi kata sembahyang kat rumah lebih afdal. Tiba-tiba ada banner naik, malam ni buka puasa biryani kambing. Dia pula yang pegang tipuan sedap-sedap duduk kat depan. Sembahyang tak hadir muslimat. Tapi program-program yang bercampur lelaki perempuan, program marhaban lah apa semua datang dekat masjid surau, dialah yang paling kuat tinggi suara, dialah yang paling seronok, dia pula duduk di sof hadapan. Faham tak maksud Ustazah Zai? 8 Ramadan tiba-tiba mula kuliah marah pula. Bukan marah, sayang muslimat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita tersilap. Imam berwitir, kita bercakap kat belakang. Konon kita lah hebat. Malam ni kita nak tahajud, nak hajat, nak taubat. Last baru tutup dengan witir. Ini yang paling Nabi cintai. Tapi Nabi sangat tak cinta orang tengah sembahyang kita bercakap. Walaupun berbisik, kita punya orang lain terganggu. Ekor mata orang nampak orang tengah sembang, terganggu, dia sedang berhubung dengan Allah. Tolong ibu-ibu, saya sayang semua ibu-ibu yang sudah betul-betul istiqamah dalam amal salihat, tetapi rupa-rupanya tak dapat pun apa yang dia sedang buru. Itulah dia reda Allah dan reda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong zip terus mulut bila datang masjid surau. Boleh ya? Ini tak payah toleh orang tulah, hak tulah yang paling kuat kat masjid, tulah hak tu, tak payah. Kita sendiri. Kita sendiri. Sebab tu hari ni ada orang WhatsApp Ustazah, saya Ramadan ni dah cuba dah nak buat apa yang Ustazah kata, nak diam. Biarlah orang caci maki hina saya kan, mengumpat saya, orang bagi tahu saya orang mengumpat saya diam. Okey, apa nasihat Ustazah? Jawapan Ustazah diam, tu je lah muslimat. Faham ke tak faham? Jawapannya sepatah je, diam. Kerana kita tahu Ramadan lidah kita hanya digunakan dua sahaja, bercakap baik atau diam. Boleh tak Ustazah atau cakap jahat? Tidak ada atau yang kedua, sama ada cakap baik atau diam. Orang mengata macam mana pun, dalam diam tu muslimat, tolong pasang niat, Tuhan jangan dalam Ramadan ini sahaja lidahku bercakap baik, tolong. Kerana Ramadan ini adalah sebuah madrasah yang sedang mengajar kita muslimat untuk jadi orang yang lebih baik. Orang balik haji umrah, kalau lepas daripada balik tu kekal baik, itu mabrur. Orang Ramadan, muslimat dirahmati Allah, kalau lepas Ramadan dia mampu zip mulut dia daripada bercakap kejahatan-kejahatan, Masya Allah, inilah Ramadan yang insya Allah pembuka pintu syurga, penutup lubang-lubang neraka untuknya. Jangan tengah Ramadan ni, kan, aku ada benda nak cerita kat engkau, dia cerita je lah sekarang. Tak boleh Ramadan kau pagi raya aku pergi jumpa kau. Tu muslimat, pagi raya aku jumpa kau. Pagi raya jumpa sungguh. Dah jumpa mak ayah minta maaf zahir batin ke belum? Tak, benda ni memang penting daripada Ramadan hari tu aku nak cerita. Tapi sebab Ramadan kan, pagi Syawal ni aku cerita. Habis segala amal dalam bulan Ramadan. Faham ke faham? Okey, baru boleh start. Baik, muslimat dirahmati Allah, muka surat yang ke-10. Kalau ingat, penawar bagi hati, Ustazah Zai mulakan pada kuliah yang pertama dulu dengan muqaddimah. Ingat tak? Kenapa Ustazah Zai mengajar daripada bab muqaddimah, bahkan isi apa tujuan penulis melahirkan buku ini, yakni setulus bicara dari penyusun pun Ustazah bacakan, masuk kepada muqaddimah. Sebab itu bila kita masuk kepada pengertian hati, sekejap je kita sambung, kemudian kita berhenti pada muka surat yang ke-9. Seingat saya sebut, nanti bila kita sambung kuliah akan datang, kita akan mengenal apa janji Allah dalam Quran bagi orang yang menjaga hatinya. Selalu di hujung lisan Ustazah sebut, tolong ya Allah, andai ajal itu tiba, matikan kami dengan qalbun salim. Biasa dengar muslimat, apa qalbun? Hati. Apa salim? Yang penuh dengan kesejahteraan.
Hati yang penuh sejahtera ni hanya fikir baik, akhirnya terlahir baik daripada seluruh anggota jasadnya. Kerana hati adalah raja. Hati adalah raja. Kalau hati mengarahkan baik, seluruh anggota jasad, matanya hanya nak pandang baik, telinganya hanya nak mendengar baik, lisannya hanya nak cakap baik, tangannya mengambil hak yang baik, kakinya hanya melangkah kepada tempat yang baik. Muslimat dirahmati Allah. Nak tengok juga sebab ada surprise hari ni di hujung kuliah. Okay, muslimat dirahmati Allah, untung sungguh Masjid Ibn Abbas tapak. Ketua muslimat tinggal barang, sanggup balik, ambil pula untuk apa? Muslimat dirahmati Allah, untuk bagi keseronokan. Tapi tak bolehlah bagi kat 300 orang yang datang ni, kan? Siapa yang paling tak tidur hari ni, itu yang dapat hadiah. Dah itu Ustazah je buat. Muslimat baik kita nak sebut. Qalbun salim, hati yang penuh kesejahteraan. Sejahtera hati, seluruh anggota jasad tertolak buat baik. Hatta kaki, kenapa diajak kepada benda jahat? Kita pun kalau tak ikut nanti kawan kata apa Ustazah? Tak apalah, dah 8 Ramadan buat benda baik, malam ke-9 ni ikutlah dia sekali. Contoh muslimat. Tiba-tiba Allah halang. Lah minta maaf lah, aku tak jadi ikut engkau. Suami demam pula. Sebenarnya sebab sejahtera hati itu, Allah yang menghalang seluruh anggota jasad kita untuk melakukan kejahatan. Faham maksud muslimat? Sebab itu yang paling penting nak dijaga adalah hati. Tempat jatuhnya pandangan Allah. Sedangkan kita saban hari buka je mata nak tengok apa? Cermin. Ada tak jerawat sebiji? Loh, nak bubuh apa ni jerawat sebiji? Jerawat sebiji tu yang dikhawatirkan. Susah hati dengan jerawat sebiji. Tak syukuri dengan yang besar macam padang satu wajah ni. Pipi belah kanan okey lagi, dahi okey lagi, dagu okey lagi. Jerawat tumbuh sikit je belah kiri muslimat. Yang tu kita sibuk. Yang luas ni kita tak syukur pun. Oh, belah sini tak jerawat lagi, belah sini tak jerawat lagi. Satu je jerawat. Kita sibuk dengan yang satu. Jatuhnya pandangan Allah pada mana muslimat? Pada hati. Buka je mata Tuhan. Semalam ada satu perkataan aku sebut, dek marah sangat, jahatnya lidah aku. Kenapa lidah aku jahat masa tu? Sebab aku tak boleh terima apa dia buat kat aku semalam. Jahatnya aku. Syukur engkau hidupkan aku pagi ni ya Allah. Hari ni aku tak nak hati ni jahat lagi sampai keluar kat lisan aku perkataan jahat. Hari ni aku tak nak hati aku jahat lagi ya Allah sampai terambil hak orang lain. Hari ni aku tak nak jahat lagi sampai melangkah kaki aku ke tempat yang jahat. Ni kita pujuk hati kita saban hari. Buka mata. Subuh kita. Dalam subuh kita berdoa, jangan ya Allah hati aku ni hari ni terarah kepada benda yang jahat. Tak sempat buat jahat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zuhur pula muslimat. Tak sempat buat jahat, asar pula. Sebab tu cepat-cepat bila dipanggil kita dah buat persiapan. Hati yang benar-benar bersih, nak keluar rumah ke tidak ni pukul 4. Asar awal sekarang ni. Kalau pergi takut sangkut ni, orang dah pakat keluar pergi bazar Ramadan belaka ni. Tak payah keluarlah dah pukul 4, takut lambat asar. Hati yang begini muslimat dirahmati Allah, itulah qalbun salim. Kenapa hati itu sentiasa demikian? Ni meremang bulu roma ni. Kenapa hati itu sentiasa demikian muslimat? Kerana dia tak tergambar satu destinasi akhir dia, hanyalah tergambar syurga. Faham maksud? Muslimat, tergambar syurga. Syurga yang kita betul-betul kenal sahaja baru kita mendorong seluruhnya untuk aku tak peduli apa dah sakit kat sini agar nikmat kat sana. Itu janji kau yang tak pernah mungkir ya Allah. Tertangguh apa yang aku nak kat sini, dekat syurga pasti aku dapat. Orang tu boleh mudah sahaja, ringan lisannya nak makan itu, nak cakap ini, semua tak ada penjara langsung. Tapi aku terpenjara menjadi orang beriman. Bila aku akan dapat semua ni? Dalam syurga. Pastikan syurga muslimat. Sebab tu muslimat jangan jumpa ustazah tanya, ustazah rasa acik nanti masuk syurga dengan suami pertama ke suami kedua? Sibuk tanya muslimat. Kenapa ustazah suami pertama ke suami kedua? Sebab suami pertama kahwin 30 tahun meninggal ustazah. Tak pernah bawa acik pergi masjid. Tak pernah. Memang kaya tapi lara ustazah. Tak pernah bawa ke masjid. Kahwin dengan pak cik nombor 2 ni meninggal pula lepas 3 tahun. Tapi Masya Allah sweetnya ustazah. Pergi masjid pimpin tangan. Ajak makcik hantar pergi majlis ilmu. Sejuk hati walaupun 3 tahun. Ustazah rasa pak cik pertama ke pak cik kedua teman acik dalam syurga? Faham tak muslimat? Jawapannya lu fikir sendiri. Sebab takut dua-dua tu syurga, tapi kita yang tak syurga. Kenapa muslimat? Cik, Allah janji dalam syurga semua wajib ada pasangan. Ni indahnya. Orang yang tertangguh doanya minta jodoh yang baik sampai mati, kadang-kadang tak dapat jodoh yang baik. Fahami Quran.
Kenapa Quran kata orang dalam syurga wajib bersanding di atas pelamin yang indah? Nak sandingkan siapa ustazah? Allah bagi pasangan tu. Kenapa yang takut sangat? Tak payah tanya suami pertama ke suami kedua, tak payah tanya. Orang tak ada suami atas dunia pun wajib ada pasangan dalam syurga. Allah yang bagi muslimat. Ini jaminan Allah. Sebab tu dia akan pujuk hati, tak apalah kawan tu berbahagia dengan suaminya, kita akan bahagia juga dalam syurga. Tapi duhai lisan yang berkata demikian, tolong pastikan diri kita juga ke syurga. Sebab tu kena kenal sungguh-sungguh syurga tu. Jangan dengan anak-anak siapa puasa 30 hari masuk syurga. Syurga tu macam mana mama? Syurga tu best, Ultraman ada, apa benda ada. Kita tak tahu, nak ceritakan pada anak-anak kita tentang syurga. Hari ni kita belajar supaya semua helaan nafas kita susah kat sini, kita nampak nikmat syurga. Boleh muslimat? Kita baca satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. U'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Wallahu dzul fadlil azim. Sabiqu, banyak kali jumpa dalam Quran sabiq. Kalau musabaqah, pertandingan, perlombaan membaca Al-Quran. Muslimat, berlumba-lumbalah kamu untuk maghfirah. Ramadan kata ulama bulan apa? Bulan maghfirah. Sebab itu dalam Ramadan ini muslimat dirahmati Allah, jangan henti dengan minta ampun kepada Allah. Jangan pernah berhenti minta ampun. Tiap kali kita teringat, Allah ampunkan aku ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Ingat kita sebelum Ramadan ada kesayangan kita, jiran tetangga kita yang diambil oleh Allah dalam beberapa hari sebelum Ramadan. Termasuk ulama kesayangan kita, lagi beberapa hari nak Ramadan, muslimat dirahmati Allah kembali ke rahmatullah. Dalam sehat. Kenapa kita kata dia sihat? Malam tadi masih berforum, besok paginya janji untuk ke Ipoh pula bagi ceramah, Masya Allah muslimat. Tapi meninggal dunia 5 hari sebelum Ramadan, almarhum Tuan Guru Abu Hassan Din. Habis dah 3 orang, 3 lelaki beradik yang menyuburkan Malaysia dengan ilmu agama Allah. Mudah-mudahan di barzakh mereka berehat panjang, kerana ketika hidupnya tidak ada rehat, hampir terpisah dengan keluarga, anak cucunya kerap. Kerana apa? Kerap bertemu dengan masyarakat untuk menyampaikan ilmu Allah. Ini muslimat dirahmati Allah. Dan ketika saya buat program satu bas ke Terengganu, dapat berita itu, muslimat dirahmati Allah, saya sebut di masjid di Terengganu. Saya sebutkan apa? Muslimat dirahmati Allah, kita baru dapat kabar berita yang duka bagi kita, dan kita bersangka baik kepada Allah dalam hati. Kenapa mereka yang mulia ini dimatikan sebelum sempat berramadan? Apa sangka baik kita muslimat? Sebab Allah akan ambil orang-orang yang dia sayang terlebih dahulu, takkan merasakan azabnya hari kiamat. Faham muslimat? Sebab tu kita jangan sombong, Tuhan panjangkan umurku, aku nak mati masa Engkau kiamatkan dunia ni. Jangan aminkan muslimat. Sebab apa? Orang yang mati pada kiamat tu orang yang sangat sudah dizalimi, sakit sungguh. Wanita yang sedang hamil boleh gugur dengan sendiri kandungannya. Kerana apa? Kerana dahsyatnya gegaran kiamat. So jangan sombong, Tuhan aku nak panjang umur, nak jadi manusia bermanfaat. Jangan mati selagi tak kiamat. Orang yang mati masa kiamat tu orang yang sudah tidak ada syahadah di lisannya muslimat. Sebab tu orang selalu sebut Allah sayang dia, sebab tu Allah ambil dia dulu. Apa maksud Allah sayang dia? Allah tak nak bagi dia rasa kiamat. Muslimat dirahmati Allah, maka dia hanya merasa sakitnya sakaratul maut. Dan kalau kita menyusul, apa sangka baik kita kepada Allah, insya-Allah Tuan Guru almarhum Tuan Guru Abu Hassan Din, Ramadannya yang lepas itu sudah menjadi pembuka syurga untuk dia. Ramadannya yang lepas itu sudah menutup lubang neraka untuk dia. Begitulah juga doa saya untuk almarhumah ibu saya. Kerana apa muslimat? Ramadan yang lepas tu dia dah cukup baik. Kualiti sungguh Ramadannya Allah terima dah. Amin ya rabbal alamin. Kita hari ni 8 Ramadan, mudah-mudahan Allah tak matikan kita lagi sebab kita belum puas beramal dalam Ramadan ini. Tapi muslimat, seminggu dah berlalu. Apa yang kita lakukan?
Menangis tak kita dalam sujud, kita minta ampun kepada Allah atas segala dosa zahir dan batin kita, dosa saat jahil, saat leka kita. Sebab bulan Ramadan ni bulan maghfirah. Allah buka luas langit, minta sungguh-sungguh ampun. Lama sikit dalam sujud, menangis dalam sujud kita kerana apa muslimat? Kerana kita ini sedang meminta keampunan dalam hati ni, merayu rintih dengan Allah. Jangan lama sangat kalau kita ni imam, demam orang belakang. Kemudian muslimat, jangan lama sangat dalam solat fardu. Yang ketika kita solat jemaah, orang sebelah ni duk garuk kepala, lama sangat sebelah ni hidup ke mati, sujud lama sangat. Ustazah suruh sujud lama dalam mana? Dalam tahajud kita yang sedang bermunajat dengan Allah. Dalam solat hajat kita, dalam solat taubat kita, berlama-lamaanlah dalam sujud. Berbisik-bisik dengan Allah di bumi, pecah langit Allah mendengar doa kita. Faham maksud muslimat dirahmati Allah? Kerana Allah tidak pernah menutup segala doa minta ampun. Jadi Ramadan ni sesuai kita baca ayat ni, berlumba-lumba kamu mendapat keampunan dari Tuhanmu dan syurga. Bila sebut jannah, semua orang faham. Sebab tu WhatsApp group nama Ukhwah Til Jannah, Friend Forever Til Jannah. Kemain nama WhatsApp group. Tadika pun jannah kan, sekolah menengah pun jannah, kawan pejabat pun jannah, kawan-kawan setaman jannah. Pening ustazah tu yang tersalah sen aja, maaf, salah tingkap, semua jannah. Tapi dalam tu lah nak ngumpat orang, dalam tu lah nak tuduh orang segala. Tolong ya muslimat. Sebab tu Ustazah Zai bila duduk dalam satu grup yang bernama Jannah, mula saja membawang, Ustazah screenshot atas tu. Atas tu ada apa? Ada nama Jannah. Kalau macam ni tukar saja nama grup ni kepada Tilnar. Jangan Ustazah, jangan, sabar kan. Sebab kita dah mula bercerita tentang jahat orang ni, jahat sendiri kita tak fikirkan. Tolong muslimat, dah ada seorang ustazah ataupun ketua kampung tegur macam tu, PM tepi pula. Okeylah, tak payahlah cerita dalam grup ni, kita-kita ajalah. Kata kita-kita nak sama ke syurga, tapi screenshot mesej orang pergi sembang pula dengan kita-kita 8 orang tu saja. Faham ke faham ni? Sebab nak paksa bagi faham juga muslimat. Sebab akhir zaman bukan mulut sangat. Ramadan kata mulut nak diam, tapi jari tak berhenti diam. 8 hari dah bercakap hal orang. Kita dosa ke tak dosa? Tak. Ustazah cakap hari tu kalau geram macam mana diam. Tapi jari Ustazah tak cakap pun. Tu sebab Ustazah kena cakap juga muslimat. Jari akhir zaman, berhati-hati kan. Jannah yang mana? Bukan jannah yang kita selalu sebut dengan mudah nak dapat. Jannah tu amat sukar. Jannah tu muslimat yang luasnya seluas langit dan bumi. Syurga tu luas, Masya Allah. Luas. Ustazah Zai suka gambarkan apa ibu-ibu saya yang dihadiahi Allah rezeki rumah yang besar. Kerana apa nak rumah besar ibu? Masa usia 40-an dulu gigih mengumpul harta buat rumah besar. Tiba bila dah 60-an rumah besar tu kelihatan apa ibu? Sunyi. Ingat buat 8 bilik, anak yang 7 orang nak duduk dengan kita. Tapi semua tinggalkan kita muslimat. Dan tanpa kita sangka suami yang menghadiahkan rumah besar tu pergi dulu dari kita. Tinggallah keseorangan ibu tunggal yang ditinggalkan dalam rumah bersendirian. Anak hanya buat video call saja muslimat. Apa mereka jumpa pada ustazah? Sunyi duduk rumah besar ustazah. Ustazah ada jumpa tak apartmen 1 bilik? Saya nak sewa, tinggalkan rumah ni. Kerana apa? Senang nak sapu sampah, senang nak duduk kat sofa. Ni hari ni duduk kat bilik sayup, suara kita pun tak ada siapa dengar. Sunyi tak duduk rumah besar seorang-seorang muslimat. Bila Allah sebut ka'ardis samai wal ard, syurga itu seluas langit dan bumi, gambarkan di pemikiran kita agak-agak seronok tak duduk syurga seorang-seorang. Sebab tu jangan berdoa muslimat dirahmati Allah, masukkanlah aku ke dalam syurgamu seorang-seorang ya Allah. Jangan. Memang lambat lagi syurga tu untukmu. Kita kalau hari ni ya Allah dengan amal soleh ni kau janjikan syurga, tolong ya Allah campakkan dalam hati anakku kecintaan untuk membaca Quran juga, untuk beramal soleh juga. Suamiku di mana berada untuk beramal soleh, saudara-saudara aku kat kampung tu untuk beramal soleh. Doakan orang lain dicampak hidayah dan ada kecintaan untuk beramal soleh, sebab kita nak jumpa balik mereka dalam syurga Allah. Sombong pula tu. Kang sempit syurga macam mana ustazah? Semua masuk macam mana? Tak ada muslimat. Ka'ardis samai wal ard. Sebab tu bila berukhuwah berjumpa macam ni, pandang sayup mata ustazah memandang ni. Apa dalam hati Tuhan? Jumpakan kami sekali lagi dalam syurga. Sama wajah-wajah inilah. Ada harapan macam ni.
Nanti bila pagi raya bertemu keluarga muslimat, dia dah mula jeling kita semacam, tak apa ya Allah, aku kena sabar jumpa orang ni, insya-Allah pagi raya aku jumpa, ada sikit kecil hati, aku maafkan dia sebab aku nak jumpa balik dia dalam syurga. Bila kita berangan-angan nak masuk syurga dengan orang tu, apa pun orang tu buat kat kita, kita akan sabar. Dan Allah akan campakkan kasih kepada orang tu muslimat. Hari ini dia tak suka kita, lama kelamaan bila kita memburu reda Allah, Allah akan campakkan dalam hatinya reda. Kita kata dulu dia memusuhi kita, hari ini dia datang berkawan dengan kita. Biasa jumpa tak ibu? Tapi kalau kasih sayang ukhuwah tu bukan kerana Allah, hari ini BFF. Tapi nanti di hujung usia kita pelik, kenapa kawan baik aku dulu yang tinggalkan aku? Kerana muslimat, cintanya hanya di lisan, tidak di hati, ingin bertemu di dalam syurga. So hari ini niatkan ukhuwah untuk bertemu balik dalam syurga. Orang buat apa pun kita boleh sabar. Sabar sampai mana? Sabar sampai mati. Dan mudah-mudahan Allah nampakkan dia akan kebaikan, keikhlasan kita berkawan dengan dia. Kalau kita mati dulu, dia tak mati lagi, muslimat dia rasa nak korek balik kubur kita, nak minta maaf. Dan kalau dia tak boleh minta maaf pada kita, apa dia akan buat? Dia akan teruskan kebaikan yang kita pernah buat. Dia akan beramal soleh, Tuhan, aku dulu menyakiti si fulan, aku tak boleh minta maaf dah, lalu sedekah aku ni sampaikan juga kepada si fulan. Rugi ke muslimat dirahmati Allah? Tak rugi pun. Sebab tu jangan ada di lisan kita, kalau sampai saya mati dia tak minta maaf ustazah, kan apa gunanya seorang anak, apa gunanya seorang menantu? Dah, insya-Allah dengan sabar kita, lepas kita mati dia berubah lebih indah muslimat. Kenapa kubur aku sejuk ni ya Allah? Nu yang dulu musuh engkau tu sedang buat amal soleh, dihadiahi kepada engkau. Kerana menyesalnya dia masa engkau hidup dulu, dia tak sempat minta maaf. Lebih-lebih lagi anak-anak kita yang kita sukar nak maafkan kesalahannya. InsyaAllah mereka akan jadi soleh-solehah bila, walau bukan hari ni, mungkin lepas mati kita. Buktinya siapa ibu? Hari ni kita lah. Kita dah ramai kematian ibu ayah. Tapi kenapa saya kata, Tuhan, kenapa ya setiap kali baca Quran muka mak duduk depan mata? Kenapa ya Allah setiap sedekah nama mak yang ada dalam hati? Ini namanya Allah kata tinggalkan anak soleh solehah. Mungkin masa hidupnya dulu dia tidak sesoleh mana, tapi setelah matinya dia rasa, Tuhan, aku ada sikit rezeki nak share dengan mak. Macam mana? Sedekah banyak, pahalanya sampaikan kepada mak. Kan sejuk barzakh ibu muslimat. Ini yang kita sebut. Sebab tu jangan sedih kalau masa hidup ni orang belum lagi ber-BFF dengan kita. InsyaAllah nanti kita mati, ramai yang nak mendoakan. Ramai nak mendoakan. Kerana Nabi mengajar semua orang Islam, tolong dengar je kematian, Allahumma ghafir lahum. Lalu je tepi kubur, Nabi suruh berdoa. Kadang anak tak hadiahkan doa, tapi hadiah daripada orang-orang Islam lain. Lalu tepi kubur kita, ampunkan dosa-dosa mereka wahai Allah. Ini pun rezeki bagi orang beriman muslimat dirahmati Allah. Okey, ambil lagi, yang syurga itu disediakan bagi orang-orang yang beriman, amanu billahi wa rusulih, beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Sebab tu kita ni confirm Islam belaka. Duduk dalam Masjid Ibn Abbas tapak, tapi hanya Allah yang boleh meletakkan cahaya. Kepala siapa ni yang hari ni dipandang Allah? Di langit sana muslimat dirahmati Allah, kerajaan langit memandang. Ramai ni 300 orang, tapi yang bercahaya tup. Siapa saja muslimat? Saya selalu kongsi dengan anak-anak Darul Fawaz, sebut apa? Ni Allah dengan kerajaan langit semua tengah tengok macam kita naik satu kapal terbang di waktu malam. Pernah ke naik kapal terbang di waktu malam? Dah dekat nak landing tu kita pandang bawah muslimat. Anak kita tanya, ibu cantiknya tu macam bintang, cahaya-cahaya. Macam itulah kerajaan langit memandang muslimat, yang bercahaya dipandang dari atas, rumah yang di dalamnya penuh barakah. Rumah yang di dalamnya dibacakan Quran. Tapi kenapa kadang lalu gelap, padahal ada rumah juga kat situ, tidak bercahaya dipandang di atas. Rumah juga, Islam juga, tetapi tak bercahaya. So yang bercahaya di kalangan orang Islam siapa? Yang beriman kepada Allah dan Rasul. Faham muslimat? Itu sebab bila kita sebut, Masya Allah, beriman tak aku ni? Sedangkan yang beriman tu betul-betul yang ikut akhlak Nabi SAW. Itulah kurniaan Allah, diberikannya kepada siapa sahaja yang dikehendakinya. Siapa saja yang Allah hendak. Bukan sebab dia imam masjid, bukan sebab dia ustaz-ustazah, siapa saja yang Allah nak.
Sama macam saya menangisi kematian 2 jemaah yang saya cerita dalam solat tasbih tempoh hari. Ingat lagi muslimat, sampai hari ini saya tak habis fikir, kenapa dia yang engkau pilih wahai Allah meninggal di bumi yang penuh barakah? Kenapa mereka? Kerana apa muslimat? Minta maaf sebut, kalau kasar hati kita kata rasa tak layak, aku lagi layak ni Allah, aku selalu pergi. Aku ni nampak lebih alim daripada mereka. Suami saya pergi hampir setiap bulan. Setiap kali nak pergi sebut, kalau abang mati kat Mekah Madinah, jangan tangisi, jangan ratapi. Sebab itulah doa abang. 10 tahun dah muslimat, itu doanya. Tapi beliau menangis, kenapa dia sekali pijak kaki ke kota Mekah, demam sikit saja Allah matikan. Tahun lepas ada jemaah saya keluar tawaf wada', jatuh depan Masjidil Haram, koma 6 minggu dekat hospital muslimat. Dibawa balik ke hospital sini. Kan keluarganya kata tak tahulah macam mana nak bagi sembuh sebab dah 6 minggu dah anak-anak ulang alik sana muslimat. Tak apa, orang berduit. Balik masuk hospital Tawakal, boleh pandang, boleh senyum, orang ingat sembuh terus. Tapi esoknya meninggal dunia. Apa cerita? Dia orang baik, tapi Allah tak izinkan dia mati di bumi barakah. Nampak muslimat? Jadi kita sebut, kenapa orang tu yang kau pilih ya Allah? Orang ni seorang duduk Gombak, seorang duduk Selangor. Maka keluarganya ustazah boleh jumpa bila balik ke KL. Kalau orang Kedah sebagainya, mungkin beg arwah ni masih ada kat rumah ustazah. Tapi keluarganya datang ambil. Hari tu ada yang join kita solat tasbih, adik-beradiknya muslimat. Apa mereka sembang dengan ustazah dekat depan, kat belakang tengah makan tu muslimat. Masya Allah ustazah. Pernah dia ada RM2 saja dalam dompet, nak isi minyak ustazah. Dia nampak orang tak jadi isi minyak, tolak motor. Dia kejar orang tu, kenapa kau tak jadi isi minyak? Sebab saya tak ada duit pakcik. Nah, kau ambil duit aku. Dia tengok dalam dompet orang tu ada RM2. Pakcik pun tak ada duit, kenapa pakcik bagi kat saya? Hari ni aku yang kaya, engkau miskin. Aku ada RM2, engkau tak ada duit langsung. Lagipun motor pakcik ni ada minyak lagi, sempat lagi sampai rumah. Esok lusa tahulah Allah nak bagi rezeki macam mana. Faham muslimat? Tinggi tawakalnya kepada Allah. Saat miskin, saat susah, sibuk menilai mana orang yang lebih susah daripada aku. Sebab tu saya sebut, ya Allah Tuhan, orang miskin masih ingat perintah Allah untuk bersedekah, ini orang beriman. Tapi kita dalam bersedekah pernah miskin tak ibu? Saya tanya. Saya tanya diri saya sendiri, aku tak pernah miskin dengan sedekah aku ya Allah. Masih plan nak beli baju raya harga berapa? Betul tak ibu? Masih sibuk rendang berapa kilo tahun ni? Masih sibuk, sempat. Buka puasa nanti anak kita, ibu kenapa kita minum air kosong je? Habis dah harta ibu masuk tabung Masjid Ibn Abbas tadi. Ada pernah macam tu? Tak ada muslimat. Ibu takkan yang dalam bank pun ibu bagi Masjid Ibn Abbas je ibu bagi. Dia pun nak buat tambah masjid baru ni, ibu bagi semua. Pernah ke macam tu? Tak pernah muslimat. Kita tak pernah miskin dengan sedekah kita. Tapi Allah muliakan siapa? Orang dalam miskinnya sibuk nak bersedekah. Jadi lepas ni macam mana? Kita nak miskin kerana sedekah ke? Macam mana ustazah? Takkan nak duduk bawah jambatan? Macam mana ustazah? Takkan kereta nak bagi kat ustazah belaka? Bukan itu maksud. Sebab tu kadang-kadang Allah uji kita. Kita susah dengan satu ujian yang Allah bagi. Betul ibu? Orang lain tak ada ujian macam tu. Tapi kita sentiasa menangis dalam hati, kenapa aku yang engkau uji macam ni? Pujuklah hati ibu, aku susah kerana satu ujian ini ya Allah, aku reda kalau ini takdirmu, maka engkau kuatkan aku. Ada orang susah dengan sedekahnya, tapi aku susah kerana suami. Aku reda ya Allah, itu yang terbaik engkau bagi padaku. Aku susah kerana seorang anak daripada 8 orang anak. Aku susah kerana dalam beratus jiran hanya seorang yang buat hal dengan aku. Susah kita tu kadang sebab benda tu kan muslimat. Tapi kenapa kita tak pujuk hati untuk kuat? Susah aku ni sekejap masa hidup je ya Allah. Sebab engkau dah janji dalam Quran, bukan orang beriman kalau tak diberi ujian. Maka orang lain ujiannya lain. Aku terima ujian aku yang ini. Kuatkan aku dengan sabar. Sampai mati nak sabar. Sampai mana nak sabar tu muslimat? Sampai mati. Sebab Nabi sabarnya sampai mati. Jangan jadi anak murid Ustazah Zai. Kalau dia kata saya dah tak sabar dah lagi ni Ustazah, kalau dia datangnya saya dah hilang sabar dah Ustazah, kan malas kita nak jawab. Ustazah tak jawab lagi soalan. Memang jawapannya kena sabar sampai mati. Ustazah tak kena sebab tu Ustazah jawab macam tu. Kena, tapi bentuk ujiannya lain muslimat. Tak payahlah korek dalam hati orang masing-masing. Engkau okey lah, laki engkau okey, anak engkau okey. Tahu ke apa ada dalam hati orang tu? Sebab orang beriman dia tak bercerita-cerita dengan makhluk, dia hanya bercerita-cerita dengan Khalik. Faham muslimat? Baik, kita sambung lagi. Pasal Ustazah macam marah je hari ni. Tak marah muslimat, nak bagi faham syurga.
Sebab banyak sangat orang jumpa balik dalam syurga, friend forever till jannah. Tapi faham tak syurga tu apa? Kena bersusah payah untuk mendapatkannya. Faham ibu? Macam kita masuk rumah orang besar-besar kan. Macam mana kau boleh dapat rumah besar? Dulu kau SPM tak luluh macam aku juga. Kan kadang kita dengki kat orang kan. Macam mana kau dapat rumah besar? Lepas tu si rumah besar tu jumpa. Ustazah, orang ni duk nampak rumah besar kita je kan. Dia tak nampak macam mana susah payah kita. Nak tegak satu tiang ni Ustazah, saya tak tidur berapa malam Ustazah. Saya punya bekerja siang malam dengan suami saya. Oh, dia punya cerita tu Ustazah tengah-ngah. Oh, dulu akak pun susah. Ya Ustazah, minyak motor tak ada, duduk rumah flat besarkan anak. Lepas tu bila kita dah rumah besar, orang datang tanya, laki kau rompak bank ke ada rumah besar ni? Tu orang nampak senangnya aja, orang tak nampak susahnya. Faham muslimat? Cuba belajar apa yang dia susah dulu sebelum dia senang. Oh tu. Kita sibuk, macam mana kau susah? Cerita. Macam mana kau boleh kaya? Cerita. Kayanya tu nak, tapi on the way nak kaya tu dia tak nak. Faham ke faham ni? Macam kena kat batang hidung sendiri je. Sibuk tanya macam mana boleh dapat tu, macam mana boleh dapat ni. Tapi bila kita cerita, susahnya. Susah tu dia tak nak. Macam tu juga syurga. Kena bersusah payah baru kita boleh dapat syurga. Jadi makcik jangan tanya ya, suami pertama ke suami kedua teman kita dalam syurga. Kita ni dulu, syurga ke tidak? Kan? Dah suami pertama meninggal, saudara mara suami dulu kita tak pernah ziarah, sampai hari ni putus terus silaturahim. Hanya kerana berebut harta sikit, muslimat putus terus. Ada yang berlaku macam tu. Tapi tanya suami pertama ke suami kedua? Muslimat dirahmati Allah. Takut-takut cik suami pertama syurga dengan bidadari lain, suami kedua syurga dengan bidadari lain. Ada pasangan. Tapi cik tak ke syurga. Pasal apa pula Ustazah? Tanya pula muslimat. Sebab tu pastikan kita ke syurga dulu. Okey? Wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Dan syurga itu apa muslimat? Buah-buahan yang banyak. Kenapa bila cerita syurga cerita buah-buah? Nak diceritakan syurga ni Masya Allah. Orang kahwin sekarang ni pelik-pelik kan. Dewan ada, nak pergi dekat ala-ala garden pula pelik. Kenapa buat kenduri macam ni? Taklah Ustazah, anak akak dia mengimpikan tema kenduri dalam hutan. Kan kau hijau nampak. Bila hijau ni nampak macam dalam syurga. Suka hati dia lah Kak Raja sehari kan. Asalkan akak mampu sudah. Duduk dalam aircon ada duduk dalam dewan ada aircon, dia tak nak Ustazah. Dia nak duduk ni tengah-tengah buat dekat Tasik Titi Wangsa. Kerana apa? Gambaran indah tu muslimat dengan dedaunan yang hijau, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang mudah dipetik, itulah syurga. So kalau yang kenduri kahwinnya muslimat dirahmati Allah kan, anak saya Ustazah asal halal sudah buat nasi lemak bungkus kat surau. Halal ke tak halal? Halal. Jadi cakap anak kita berangan je lah yang pastikan rumah tanggamu adalah baiti jannati. Nanti dalam syurga sanding sekali lagi. Boleh petik sambil bersanding tu, bukan petik buah. Buah tu datang sendiri kat mulut kita. Ustazah Zai berangan ke muslimat? Quran cerita buah tu mendatangi kita. Kita terfikir apa je dia datang kat kita. Siap kupas, siap potong dah. Hari ni kat dunia teringin apa pun pergi Giant dulu beli betul muslimat. Sampai rumah nak kena potong dulu. Nak makan pun kadang-kadang tercekik juga muslimat. Di syurga tak ada. Jadi bila kita faham sungguh syurga, hari ni Ustazah Zai lah pernah kan, Ustaz Abdul Samad dia kalau datang Malaysia syarat dia nak kena ada musangking tu muslimat. Ustazah Zai nak bagi syarat macam tu jugalah. Masjid Ibnu Abbas kalau nak jemput Ustazah Zai kena ada musangking sebiji kat depan. Contoh kan. Sebab apa pernah lalu tengok, ya Allah bang, biar betul sekilo macam tu. Tak apalah kalau nak beli, jom kita beli, tak bayar bang. Kalau RM52 sekilo, abang bayangkan berapa kalau kita nak makan. Mana puas nak makan dengan satu mata je. Kita tahulah keteng kita dua-dua orang. Cakap kat dia, tak payah kita telan air liur je lah. InsyaAllah nanti dalam syurga kita makan musangking banyak-banyak. Sebab apa muslimat dirahmati Allah? Sebab bila kita makan tu wujudkan rasa Tuhan. Kalau sekilo harga banyak ni, aku makan 2-3 mata macam ni. Bayangkan kalau orang yang lebih miskin dari aku lalu, kesiannya. Itu sebab saya bersyukur dengan kehidupan muslimat. Kita nak jadi orang baik ni, tolong jangan duduk bersama tempat yang baik yang selesa saja. Saya seronok buat program-program di Kemboja menyantuni orang-orang fakir miskin. Setiap kali nak order sedap-sedap tu, kadang-kadang jadi apa tak makan. Abang teringat kan masa orang tu hari tu dia cerita 3 hari dia tak makan. Ya Allah, kalau boleh campaklah ikan ni ke dia. Kan? Dia teringat
Jadi muslimat macam termenyesal. Dia siakap 3 rasa seketul besar depan kita tu, macam termenyesal. Lepas ni tak payahlah bang, lepas 3 bulan lagi barulah kita kumpul duit beli siakap ni, kita hantar ke orang sana, berapa banyak nikmat yang dia dapat. Sebab tu kita kena turun, kita kena jumpa, kita kena rasa kehidupan mereka, barulah muslimat dirahmati Allah ada lahir satu rasa. Itu muslimat kalau kita mampulah. Tapi jangan mokcik-mokcik dah sakit lutut ikut ustazah pergi sana sini. Nak buat apa? Tolong mangsa banjir ustazah. Cik tak apa, biar mati kat tempat banjir, tak payah cik, bagi duitnya saja. Kan kalau mati dekat sana sakit tergelincir sebab dah tua-tua ni, anak marah dekat ustazah pula. Jadi ustazah sebut macam ni bagi orang yang masih gagah zahirnya. Boleh muslimat? Yang dah tak mampu ni ada cara lah untuk kita buat kebaikan masuk dalam syurga. Apa lagi kata Allah? Yang tidak berhenti buahnya. Musangking berhenti tak muslimat? Besar lah hari ni cerita musangking pula tengah-tengah puasa ni. Musangking berhenti, harum manis ada musimnya, semua ada musimnya, tapi di syurga tidak pernah berhenti. Sebab tu hari ni kita teringin nak makan tu, tapi tak dapat sebab tak mampu. Orang beriman akan pujuk hati, sengih walaupun rumah depan tu orang tumpang gerai musangking. Dah lah tumpang depan rumah kita, tak pernah hantar pun kat kita walaupun sebiji muslimat. Telan je lah, ambil bau je lah muslimat. Kerana apa? Kerana kita pujuk hati. Tak apa, nanti dalam syurga berking-king-king-king-kong lagi kita boleh dapat. Dia banyak dapat. Dia tenang, dia boleh senyum walaupun dia tak dapat kat dunia. Ini orang yang membaca syurga dengan Quran. Bukan syurga hanya disebut di lisan. Dan muslimat tidak terlarang mengambilnya. Hari ni ustazah musangking lagi, marah. Apa benda sajalah buah yang telah ditinkan. Contoh kan, apa sajalah buah-buah. Kita kadang-kadang nak makan buah laici, orang kata laici itu daripada China lah, takut masuk lemak babi lah segala. Boleh ke ustazah? Jawapannya, saya tak duduk dalam tim laici tu kak, saya tak tahu. Depan tulis halal kan, kita pegang situ sajalah muslimah kan. Kalau halal tu jelas-jelas memang halal. Jakim kita kat Malaysia ni, jakim dah kabur banyak kali dah. Jangan risau lagi. Dekat depan restoran makanan segera tu sebesar-besar bulat halal. Tapi saya tetap was-was. Tak payah kempen kat orang lain was-was, sebab yang was-was mu. Orang lain nampak halal itu jelas. Lepas tu apa usaha kita? Nak pergi ke dapur ke tengok, dapur tu tak sembelih ayam. Faham tak muslimat? Itu dah kalau dapur tak sembelih ayam, kita nak pergi ladang kepada ayam tu nak tengok sembelih ke tidak. Islam tak suruh sampai macam tu. Sebab tu ada satu badan yang meluluskan. Mereka ni yang buat kerja. Kawan saya salah seorang daripada mereka ni muslimat. Hari-hari kita dengar, ya Allah Zai, hari ni kami masuk 8 premis yang 2 sahaja sahih sijil halal dia, 6 lagi tidak. Meremang bulu roma muslimat. Yang kita dah berbelas tahun makan kat situ, ya. Rupanya masa kita cek tu sajalah yang betul-betul ambil daripada sumber ayam disembelih. Bila kita buat spot check macam ni, rupa-rupanya dah dia tak ambil daripada sumber ayam disembelih, asalkan murah. Tu muslimat, bila kita makan kat luar, kita nak kata apa lagi? Hanya pandanglah kat depan halal. Mana mungkin orang nak pergi cek sampai ke dapur, sampai ke ladang yang disembelih. Sebab tu kalau kita was-was orang dalam bab dah ada bulat tu halal, jangan kempen, jangan forward ni muslimat, tiba-tiba dia betul-betul halal. Kita yang menjadikan orang boykot dia. Kamu jawab depan Allah. Faham ke tak faham ni? Cara main buat je Masjid Ibn Abbas tapak. So tak payah main forward je lah kalau benda tu kita tak yakin. Kecuali kita sebut anak saudara saya yang kerja kat situ ustazah, depan mata dia tak sembelih, cucuk je ni. Jadi menyebabkan saya was-was dengan semua rangkaian kedai-kedai dia. So akak yang was-was. Tak payah cerita dekat orang lain, muslimat dirahmati Allah, dengan memviralkan. Tapi nak cerita dalam keluarga, sebab apa? Yang anak saudara nampak tu mungkin seekor ayam saja. Kat tempat lain mungkin tidak. Faham maksud? Sebab tu kadang-kadang yang membunuh perniagaan orang Melayu adalah orang Melayu sendiri. Ini berhati-hati muslimat dirahmati Allah. Baik, dia tidak terlarang mengambilnya. Jadi hari ni kalau kita ada rasa was-was, betul ke tidak halalan tayyibah, bagi tahu pada hati. Tak makan kat sini tak apa. Ustazah pernah terkedu dengan suami kepada anak murid. Dia berkahwin dengan orang Jerman, doktor pula tu, tahu muslimat, masuk Islam. Saya ingat lagi dia dah kahwin baru dia fikir untuk berkhatan. Kan berkhatan. Dah besar-besar tua-tua tu, saya mengaji dekat rumah dia.
Saya mengaji kat rumah dia masa tu. Apa tu, Ustazah jangan masuk jumpa ni sebab dia segan, dia baru lepas ni. Tak apa kak, kita ngaji kat bawah. Dia segan nanti kalau Ustazah naik atas nampak dia tengah dengan kain pelikat dia. Tak apa, saya faham, ngaji je kat bawah. Ustazah tahu tak hari tu saya bawa balik coklat ni lah, sedap lah coklat ni. Ustazah pun suka. Kita bagi kat dia, dia kan doktor, macam-macam kajian yang dia baca muslimat. Dia pun dulu bukan orang Islam, duduk dekat Jerman. Dia kata apa ni, jelas-jelas ni ada kandungan yang memang daripada babi. Memang tulis halal pun memang tak boleh makan. Jadi kita sebut memang tak makan ke coklat ni? Memang tak makan Ustazah, tak apa, tak dapat makan kat dunia, nanti kat syurga dapat makan. Sentap Ustazah Zai. Faham tak muslimat? Islam tu baru masuk beberapa hari, tapi dengan kajian dia yakin benda dalam tu ada kandungan yang tidak halal. Ustazah paling tak sangka dia jawab, tak apalah tak dapat makan kat dunia, nanti dalam syurga segala jenis coklat boleh makan. Kita balik cakap macam tu ke anak kita boleh terima tak muslimat? Kan? Alah mama ni macam confirm mama tu syurga. Itu jawapan anak kita. Betul. Sebab tu bila kita yakin syurga ni macam mana dengan hati kita muslimat, kita tak peduli orang makan, orang tak makan, orang dapat nikmat kat dunia, kita nak kejar nikmat tu di dalam syurga. Ini keyakinan kita dengan syurga yang sebenar. Syurga ni jangan hanya disebut di lisan, kena faham Allah cerita syurga dalam Quran macam mana. Sambung lagi. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila kamu melihat di sana mana? Bila kamu melihat di dalam syurga itu, nescaya kamu akan melihat berbagai na'iman. Itulah kenikmatan dan kerajaan yang besar muslimat. Nikmat apa yang tertangguh pada kita di dunia? Nikmat apa? Janji Allah dalam Quran na'iman. Kerana apa kita bubuhan nama anak kita, cucu kita, walaupun macam nama orang lama-lama Naimah ni muslimat, Naim ni nama orang lama-lama, tapi mudah-mudahan cucu aku ni dapat nikmat dalam syurga. Tu kadang-kadang orang yang ada ilmu, nama yang dibubuh tu sebab terkandung doa di dalamnya. Apa naiman? Tuhan, aku dapat derita, aku tak dapat nikmat kat dunia, tak apalah. Sebab tu dalam tadabbur Quran Ustazah Zai selalu sebut, summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Apa naim? Nikmat tadi itulah. Kemudian kamu akan ditanya tentang apa nikmat yang kamu dapat di dunia. Apa hasil tadabbur ayat tu muslimat? Bila kita nampak orang lain dapat nikmat, doakan dia dengan kasih sayang. Masuk ke rumah orang yang besar, Tuhan, Engkau hadiahkan juga rumah yang besar nanti dalam syurga. Kesian saudaraku ini ya Allah, kalau hanya besar rumahnya di dunia, nanti dekat akhirat tak ada rumah. Doa macam tu muslimat. Tak payah kabur ke dia, air kosong je, aku ni puas dalam hati doa supaya engkau ke akhirat dapat rumah besar. Tak payah kabur ke dia. Hati muslimat yang penuh keikhlasan, Tuhan seronoknya, bahagianya, agaknya dia duduk dalam rumah ni besar, rumah dia, hadiahkan rumah yang besar nanti di akhirat. Sebab ramai orang berumah di dunia tak punya rumah di akhirat. Kadang kita dijemput masuk ke dalam rumah orang miskin, deritanya agaknya ya Allah, anaknya kecil-kecil, 8 orang, membesar dalam rumah yang kecil ni, 1 bilik je ya Allah. Hasil sabarnya Engkau anugerahkan rumah yang besar di akhirat. Ini betul-betul ukhuwah yang kerana Allah muslimat dirahmati Allah. Kerana apa? Sebab kita yakin janji Allah tadi, summa latus'alunna, kemudian nanti engkau akan ditanya, latus'alunna yauma idzin, bila cerita yaum itulah pada hari kiamat, anin naim, akan nikmat yang engkau dapat kat dunia. Justru muslimat, lagi kita banyak nikmat, patut lagi takut kalau kita tak jadi hamba yang bersyukur. Nikmat yang Allah bagi tu untuk infak lagi di jalan Allah. Nikmat yang Allah bagi tu untuk bertambah-tambah amal soleh kepada Allah. Tapi lagi nikmat lagi menjauhkan kamu kepada Allah. Orang ni nanti depan Allah di mahsyar akan lama perhitungannya. Kenapa lama sangat aku depan kau ni ya Allah? Kita queue dekat UTC nak buat pasport kat immigration pun kita dah resah gelisah tunggu lama. Betul muslimat? Queue dekat akhirat nanti, kenapa orang tu lama bercakap-cakap dengan Allah? 1 sen setiap yang Allah bagi, Allah tanya mu belanja kat mana? 1 hari Allah bagi umur, Allah tanya mu gunakan umurmu ke mana? Masya Allah muslimat, kita kalau ditambah umur, orang happy birthday Ustazah, ya Allah Tuhan, mudah-mudahan aku menjadi manusia makin taat kepadamu, makin bermanfaat pada manusia. Sebab hari ni aku ditambah usia.
Itu patut kita fikirkan. Sebab takut nanti dah umur macam ni Allah tanya, apa yang aku buat dengan umur aku? Apa yang aku buat 8 hari dah Ramadan ya Allah? Quran aku tak buka langsung, tarawih aku tak buat langsung, sedekah tak buat lagi. Apa yang aku buat ya Allah? Syukur engkau tak matikan aku dalam tempoh 7 Ramadan. Hari ni 8 hari aku dihidupkan balik, aku berazam nak buat yang terbaik. Hari-hari mesti ada khauf dan rajak macam ni wahai orang beriman. Faham maksud Ustazah ya? Patutlah kita tak cemburu orang dapat nikmat. Bahkan kita doakan, tambahkan nikmatnya, membawa dia ke syurga ya Allah. Tapi kalau kita yang tertangguh nikmat, bagaimana pujuk baiknya engkau ya Allah, engkau tangguh nikmat kat dunia ni, nanti tak lama aku punya persoalan di depan engkau ya Allah. Mudah-mudahan masuklah aku ke syurga tanpa hisab. Lapanglah dada kita sebagai orang beriman muslimat. Ini duk dengki orang dapat nikmat tak habis-habis. Kerana apa muslimat? Sebab dia tak faham kedudukan dia di mahsyar macam mana. Tu sebab Ustazah Zai macam orang gila nak on the way jadi kaya. Faham ke tak faham ni? Orang kata, Ustazah kerja buat apa siang, malam, pagi, tak ada cuti langsung satu hari. Harta tu nanti nak bagi kat siapa? Anak-anak pun tak ada. Kalau ikut tak sabar ni cilibuh aja kat mulut dia muslimat. Tapi kan kita kena faham, sudah tidak ada anak-anak yang soleh-solehah untuk ditinggalkan, doakan selepas mati. Kerjalah jadi orang kaya yang Ustazah Zai sangat cemburu. Banyak jumpa orang kaya ni. Jap-jap Ustazah tolong sampaikan. Jap-jap, ya Allah Kak, hari tu akak yang bagi, ni bagi lagi. Tak apalah Ustazah, tak apa, akak takut nanti mati apa nak jawab depan Allah. Bermewah banyak dah. Semalam pergi bazar Ramadan, akhirnya bazir semua Ustazah saya ni kan. Banyak benda saya membazir dalam hidup ni, sebelum saya guna saya nak bagi Ustaz. Ya Allah akak, seminggu akak saja 3 kali. Cemburu sungguh saya. Patut Nabi suruh kita cemburu dengan si kaya yang pemurah. Ustazah Zai yang kerja bagian nak rak ni sebab cemburu dengan si kaya. Itulah muslimat, cemburu. Yang si kaya tak pemurah, kita sikit pun tak cemburu. Takut hangus dia dengan harta-hartanya. Faham muslimat? Cemburulah kita dengan orang kaya yang infakkan hartanya ke jalan Allah. Cemburu. Maka kita akan gigih nak jadi macam dia. Lagi dengan siapa Nabi suruh kita cemburu? Dengan orang yang ada ilmu, tak habis-habis untuk menyampaikan ilmunya. Tak penat ke Ustazah? Bohonglah tak penat. Tapi kerana apa? Sebab kita nampak ini je lah jalan untuk aku dapat akhirat tu nanti dengan syurga. Mudah-mudahan muslimat. Ibu sakit ke membesarkan anak? Masa kecil tak sakit Ustazah, bahagia kan? Nangis sikit didokong senyap. Tapi bila dah besar macam-macam cabaran. Inilah ujian untuk kita dapat nanti. Lagi sakit akak bela dia masa hidup ni, insya-Allah masa akak mati dia manusia paling menyesal. Dalam menyesalnya itulah ada doa-doa kebaikan untuk akak juga. Faham muslimat? Sebab tu kena sentiasa bersangka baik dengan Allah. Anak kita belum baik hari ni, dia yang akan paling banyak doa-doanya, penyesalannya setelah kita mati. Yakinlah dengan janji Allah. Muslimat. Sebab tu tak payah tunggu mati. Hari ni ramai orang tua yang jumpa Ustazah, dulu saya menangis degilnya dia, malasnya pergi sekolah. Tapi rupa-rupanya yang lain doktor, lawyer, Ustazah berjaya belaka. Dia kerja sendiri, jual buah tepi jalan. Tapi bila saya nak pergi hospital, dialah yang hantar dulu. Dia yang tunggu saya kat hospital Ustazah. Sebab dia tak terikat kerja dengan sesiapa. Nampak tak Allah bagi tarbiyah pada kita muslimat? Belum kita mati lagi. Siapa yang paling kerap ziarah kubur kita? Siapa yang paling panjang doanya untuk kita? Yang dulu paling degil dengan kita muslimat. Sebab itu kita nak sebutkan, Masya Allah, Allah tu baik. Kita saja yang belum kenal bagaimana Allah meletakkan kebaikannya pada kita. Baik, kita sambung lagi. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, dan kami berikan kepada mereka bidadari. Maksud, semua orang ada pasangan di akhirat. Ini baru kelas kat mana ya? Kemarin 2 hari lepas, baru lagi lah ada orang tanya, Ustazah saya ada semalam dekat Masjid Muaz Jabal, hari Sabtu. Ada orang tanya, Ustazah saya ada terbaca satu doa dalam Ramadan ni, kita dapat pasangan seperti bidadari. Kita kena amin ke doa tu? Tu muslimat dirahmati Allah. Kuliah muslimat ni comel je nak jawab. Kita tak faham kenapa dia tanya. Yelah bidadari. Tak kak, kita bukan LGBT. Kita ni muslimat, kalau dalam Quran kata bidadari, makna kalau yang baca doa tu perempuan, Allah akan bagilah bidadara. Faham tak? So kalau imam yang doa begitu, kita amin ajalah. Tak payahlah kita ubah balik imam, tukar bidadara, kami ni muslimat. Tak payah.
Kalau kita yang baca dalam Quran, dan kami berikan kepada mereka bidadari zawaj, itu zauj ini siapa? Pasangan. Allah Maha tahu kalau lelaki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya lelaki. Kita nak ubah Quran, ubah ustazah, jadi tak. Siapa sahaja muslimat pasti akan berpasangan. Saya pujuk wanita-wanita, lelaki-lelaki berdoa nak pasangan soleh solehah. Sampai ustazah pergi Mekah, antara kertas kajang yang paling banyak, tolong doakan anak saya belum dapat jodoh, bla 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 bla. Ustazah panjatlah Jabal Rahmah doakan. Memang tak pernah saya panjat Jabal Rahmah untuk doakan orang dapat jodoh. Tak pernah muslimat. Sebab Jabal Rahmah tu bukan tempat mustajab berdoa. Jadi bila tertinggal kertas kajang kat rumah dah banyak sangat, duduklah depan Baitullahil Haram, muslimat dirahmati Allah, cari tempat-tempat mustajab. Tuhan, ramainya ibu yang sedang berharap-harap anaknya mendapat pasangan yang soleh solehah, Engkau kabulkan hajat yang baik itu ya Allah. Boleh muslimat? Tetapi sampai ke mati tak dapat pasangan, kita ke yang nak begitu? Kita tak nak. Tapi itu takdir Allah. Kuatlah menempuh takdir, berdamailah dengan takdir. Allah sedang siapkan, insya Allah. Muslimat dirahmati Allah, pasti kawan ini akan dapat pasangan. Itu sebab kita takkan kutuk dia, kau tak kahwin lagi pasal apa? Kita tak faham muslimat. Allah kata, ya Allah, aku yang ada pasangan nampak bahagia, belum tentu ada pasangan ke akhirat. Tapi dia yang engkau uji macam ni, ya Allah, tak ada dosa dengan suami, tak ada dosa dengan anak-anak, insya Allah. Syaratnya dia redalah. Dia tak ada pasangan, dia sibuk mengganggu pasangan orang lain, pun tak syurga juga. Dia tak ada pasangan muslimat, dia sibuk fitnah orang lain dengan suaminya, ini pun berdosa juga. Faham ya? Baik. La yazuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula wa waqahum 'adzabal jahim. Ad-Dukhan 56. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Allah, tak beremang ke bulu roma muslimat? Masuk dalam syurga sudah tidak ada mati-matinya lagi. Maksudnya apa yang tadi saya dah hilang sabar dah ustazah. Kita ni disuruh sabar sampai mati. Kalau sampai mati lambat lagi lah ustazah, saya rasa saya ni panjang umur lagi ni. Kita manusia sombong muslimat. Tahu pula panjang umur. Semalam baru jumpa doktor. Doktor kata kolesterol okey, darah tinggi okey, semua okey. Rasanya lambat lagi nak mati. Lama lagi lah saya nak sabar. Penat tahu ustazah. Faham ke tak muslimat? Kerana apa kita kena sabar sampai mati? Masuk je liang lahat dah tak ada cerita sabar. Mungkar Nakir kata, marah, sabarlah dulu, aku tak nak jawab lagi sekarang nanti. Tak ada. Kita nak bersabar di alam barzakh. Mungkar Nakir pergi bagi tahu Jibril, bagi tahu kan Allah, aku ni sabar duk sorang-sorang dalam kubur ni. Sudah tidak valid lagi sabar kita di alam barzakh. Faham muslimat? Mati je habis dah sabar. Jadi agaknya hidup di dunia lama ke hidup di alam akhirat lama? Hidup di akhirat abadan abada. Kalau syurga khalidina fiha, maknanya kalau kamu dimasukkan dalam syurga tingkat mana pun, confirm kamu kekal di dalamnya, takkan mati sampai bila-bila. So akhirat lebih lama daripada dunia. Pujuklah hati dengan fahaman Quran. Ustazah Zai muslimat, bukan tak ada masalah, ada. Tapi bila kita lembut, sejuk, boleh senyum balik, Tuhan sekejap je sabar ni. Saling memujuk suami dan isteri. Kan yang sekejap je. Tengok saudara kita semalam umur baru 26 tahun meninggal. Kita ni Masya Allah tak tahu, entahkan esok, entahkan lusa. Sabar je. Sampai bila nak sabar? Sampai mati. Nanti bila kita hidup, muslimat dirahmati Allah, di akhirat, sehari tu macam 60 tahun di dunia. Kita duk rasa, bila nak mati ya Allah? Orang yang duduk dalam syurga memang akan merasakan nikmatnya. Dan dia takkan bosan. Dan Allah cerita dalam Quran apa maksud khalidina fiha? Bosanlah duduk dalam jannatul na'im ni ya Allah. Pindahkan jannatul firdaus, tak pernah ada orang ahli syurga yang komplain. Sebab apa? Syurga pintu mana pun dia masuk, dia kekal dengan nikmat. Khalidina fiha. Kat dunia je yang nafsu kita macam tu. Kenapalah kita asyik rumah flat aja kan bang, tak pernah dapat duduk rumah teres macam orang tu. Tapi bila dah pindah teres muslimat, bang, bila kita nak pindahin kat Jalan Duta atau Bukit tu bang? Okay, sabar, ini bukan tanda mengantuk, ini tanda khusyuk kan ibu? Tanda khusyuk. Khusyuk dia pandang ustazah dari tadi muslimatnya.
Jadi jawapannya nak sebut apa muslimat, nafsu kita tak pernah puas di dunia. Tapi pastikan kita syurga, pintu mana pun kita masuk kita tak komplain. Aku nak masuk syurga sanalah ya Allah, tak ada. Tidak ada mati-matinya lagi di dunia. So hari ni muslimat, kalau kita tengok kawan kita mati, sampai mati dia sabar, kita cemburu apa? Biasa kita tengok kematian kan. Allah, ustazah kawan saya yang meninggal tu kena kanser tahap 4. Dia bersabar dengan sakitnya lama ustazah. Sejak dia sakit, suami tinggalkan dia, anak-anak tak datang. Sabarnya dia ustazah. Saya jadi saksi sebagai kawan. Syurgalah tempat dia. Kerana apa kawan yang baik doa macam ni muslimat? Kerana dia tahu penderitaannya sudah berakhir. Sakitnya tu kalau Allah ampunkan dosa muslimat, syurga tempat dia. Syurga tu ada tarikh tamatnya ke? Tak ada. Ni yang Quran kita nak kena faham. La yazuquna, zuq ni satu rasa, maka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Kita ke akhirat takkan jumpa lagi, kau dah ziarah dah orang tu meninggal dunia dah. Tak ada. Tak ada siapa mati. Bahkan yang mati 70 tahun kata Nabi boleh semuda usia 17 tahun duduk dalam syurga. Hari ni jumpa kawan, kau walaupun dah 70 nampak macam sweet 17. Pakai produk apa? Sibuk kan muslimat. Dekat akhirat nanti semua jadi muda. Lepas tu gurauan Nabi kepada orang tua, doakanlah saya ya Rasulullah. Tak adanya orang macam makcik ni dalam syurga. Kecil hati orang tua tu. Rupanya dalam syurga semuanya kembali muda. So kenapalah yang hari-hari belik cermin nak beli produk tu produk ni muslimat dirahmati Allah, lagi mahal beli, lagi jeragat tumbuh. Mai bagi kat ustazah muslimat. Buat apa bagi kat ustazah dengan produk yang kita nak beli mahal punya mahal tapi tak muda-muda pun. Dan akhirnya mati juga. Pernah jumpa orang jual ni, kalau Ustazah Zai jual laku tak agaknya. Akak sekali makan pil ni takkan mati selama-lamanya. 1.5 juta pun orang beli. Tapi tak ada ubat yang boleh blok kita daripada tak payah mati. Tak ada satu ubat melambatkan penuaan, mungkin ada. Saya tak nak tua Ustazah, tak ada satu ubat. Jangan tertipu muslimat. Orang jual ni takkan tua cik kalau makan ni. Tua juga. Tapi dalam syurga confirm yang tua masuk dalam syurga kembali muda. Ini janji Allah. Dan Allah memelihara mereka daripada azab neraka. Bila dah sekali masuk syurga muslimat dirahmati Allah, pasti Allah tidak akan keluarkan roh yang berada dalam syurga itu dipindah ke dalam neraka. Tak ada. Kerana apa dekat neraka? Minta maaf sebut minumannya arak muslimat. Dulu kat dunia tak boleh minum pun arak ni. Ada sungai arak yang mengalir, kamu boleh tangguk air tu bila-bila masa boleh minum. Biar betul ustazah. Kalau macam tu orang yang saya geram rasa macam nak bunuh je tu, boleh bunuh tak dalam syurga? Boleh cik, boleh. Ustazah ni pandai-pandai je. Maknanya sudah tidak ada hisab, tidak ada hitungan setelah kita mati. Tak ada. So nak buat apa je nanti dalam syurga muslimat, kan? Sudah tidak ada perhitungan lagi. Nak makan apa yang kita tak dapat makan kat dunia, semuanya dapat dalam syurga. Sebab tu bersabarlah duhai hati. Apa lagi kalimah nak sebut? Sabar. Sabar sampai mana? Sabar sampai kita dapat masuk dalam syurga tu. Okey? Baik, sebab tu jangan sebut kat suami, ku nantimu di pintu syurga. Jangan. Takut seorang masuk dalam, seorang tunggu kat luar. Akhirnya dicampak Allah dalam neraka. Tu yang takut. Bahasa kadang-kadang ku nantimu di pintu syurga. Seorang masuk, seorang kat luar. Tak bolehlah muslimat. Kita nak dua-duanya masuk. Tengok pula Nabi SAW sebut, sesungguhnya di syurga ada pohon. Kalau nak baca hadis ni mesti kena genggam dulu sini. Macam tak tahulah muslimat, meremang bulu roma. Ingat janji Nabi. Daripada saya sekolah dulu ustaz selalu sebut hadis ni. Sesungguhnya di syurga tu ada pohon. Kalau seorang berkenderaan kuda yang paling cepat, lari di bawahnya, bayangkan kuda yang paling laju, lari di bawah pohon syurga itu 100 tahun, tidak akan habis putus naungannya. Faham ke tak faham ni? Maknanya pohon di dalam syurga tu begitu besar menaungi penghuninya muslimat. Kita hari ni kalau jumpa pohon yang rendang, buah-buahan pula mudah dipetik, rasa tak nak pindah dah duduk bawah pokok ni, indah ustazah seronok. Orang dulu-dulu biasa kan duduk bawah pokok ceri, cari-cari kutu kan, biasa dulu-dulu muslimat kan. Ada pangkin atas tu. Lagi rendang pokok tu lagi dibuat pangkin. Situlah tempat tunggu suami balik kerja membawang petang-petang. Ustazah Zai ni umur berapa? Tahu pula. Sebab saya kecil-kecil dulu. Bila pergi dekat bawah ni, tak ada benda lain. Sembang. Orang ni cakap seorang tu, orang cakap pasal orang ni. Itu sebab suratul Wal Asr disebutkan demi masa manusia dalam kerugian.
Petang-petang suri rumah dah banyak habis kerja dah muslimat. So petang tu lah nak baca WhatsApp lah. Barulah membawang orang tu, membawang orang ni. Banyak kerugian muslimat dirahmati Allah. Sabarlah kita ni. Justru semua ni diceritakan. Kalau kita sebut luasnya syurga, kuda yang paling laju berjalan, berlari di bawahnya selama 100 tahun, tak habis naungan tu. So agaknya boleh tergambar di mata tak pokok tu macam mana? Tak boleh gambar. Boleh dengar di telinga tak? Rasa macam filem Hindustan yang rumah orang kaya, tak tergambar. Kalau Ustazah, sempena 21 Ramadan ni agaknya Lailatul Qadar kot malam tadi. Acik mimpi duduk dalam syurga Ustazah. Pokok dia bukan. Sebab syurga itu takkan tergambar di mata, takkan terdengar di telinga. Ini tafsiran Nabi tentang syurga. So apa yang kita tak apalah, mak tak dapat musangking pun tak apalah, dalam syurga nanti dapat. Musangkingnya yang kita tak pernah makan nikmatnya kat sini. Itu muslimat. Itu bila kita cerita dengan anak cucu, kandungan memek muka macam Ustazah Zai, barulah macam tu rupanya syurga. Ni siapa puasa esok dapat masuk syurga. Ngantuk je anak-anak kan. Syurga yang mana? Syurga tu best lah, best je. Sebab tak faham tadabbur Quran. Terakhir, surah Al-Kahfi ayat 110. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ayat yang terakhir surah Al-Kahfi. Berapa ayat muslimat? Berapa ayat? Berapa ramai yang susahnya Ustazah nak habiskan 110 ayat surah Al-Kahfi sebab tak start. Cuba start, insya-Allah dapat. Dulu, kini, selamanya tak amal surah Al-Kahfi. Tapi bila dah belajar, dia ambil yang paling mudah. Kalau baca 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, bebas daripada fitnah Dajjal. Ramainya yang tunduk muka ni. Jawapannya muslimat, memang terhindar fitnah Dajjal. Tapi jangan mimpi nak dapat yang Nabi kata, baca surah Al-Kahfi keseluruhan muslimat, diampunkan dosa Jumaat ini ke Jumaat akan datang. Dilimpahi cahaya daripada ubun-ubun tembus ke telapak kakinya. Cahaya itulah rahmat. Patut dari Jumaat ini ke Jumaat akan datang ada masalah macam mudah diselesaikan. Faham muslimat? Itu rahmat. Jadi kita jawab, susah Ustazah, saya dah lah baru habis Quran 6, baru nak naik Quran. Bohonglah nak baca 110 ayat. Kalau kita nak, macam-macam cara kita buat. Daripada Khamis petang, wajibkan diri 20 ayat. Malam nanti 20 ayat. Nanti nak tidur 20 ayat. Besok Jumaat sebelum masuk ke Maghrib Jumaat tu muslimat, cuba lagi. Alhamdulillah Ustazah, dalam tempoh 24 jam selesai 110 ayat. Belajar. Dapat sampai Jumaat, lepas solat Jumaat tu dapat 50 ayat lagi. 160 ayat lagi kita nak guna macam mana? Dah tak larat nak baca lembik dah Ustazah. Bukakan CD, dengar handphone surah Al-Kahfi, pasangkan daripada ayat 51, nak habiskan walaupun lisan tak baca, sekurang-kurangnya telinga aku mendengar. Kerap mendengar, fasihlah lidah. Ni antara cara. Benda ada dalam handphone je kot muslimat. Pergi Google surah Al-Kahfi, dengar selalu. InsyaAllah bila kita baca jadi fasih. Tapi kita tak cuba. Benda lain kita sibuk cuba. Tapi benda nak fasihkan lidah kita tak dapat. Kenapa kita nak baca? Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, orang beriman dia tak takut nak mati sebab dia tahu hanya dengan mati dia boleh bertemu dengan Tuhannya. Faham muslimat? Orang-orang alim dia tak pernah takut nak mati. Mati ni muslimat jangan ditakuti sebab hanya dengan mati boleh bertemu dengan Tuhan. Masya Allah. Maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Maka kalau tahu satu hari kita pasti mati, tak ada lain bekalan kecuali amal soleh. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ada ulama mengajar kita syirik itu bukan hanya kita menyembah benda lain selain daripada Tuhan, tetapi bila kita lisan sebut lillahi ta'ala, tapi kita tak seronok beramal bila orang tak puji, orang tak nampak amalan kita, itu juga syirik. Kerana apa muslimat? Kerana riak dalam hati, ujub takabur dalam hati juga boleh menyebabkan syirik. La ilaha illallah. Kita duk kata kita tak pernah syirik, tetapi amal soleh kita tu kadang-kadang mengundang kesyirikan. Ada ulama mengajar, Imam Ghazali pun sebut dalam kitabnya, riak itu adalah syirik. Ada orang tanya, kenapa riak itu syirik?
Sebab dia sedih kalau amalnya tak diketahui makhluk. Tapi kalau makhluk duk datang puji muslimat. Ada juga orang, aku tak pergi masjid dah sekarang ni sebab takut nanti orang kata aku terlebih rajin. Tak pergi masjid sebab takut orang kata terlebih rajin. Itulah juga riak. Maka amalnya sebenarnya bukan lillahi ta'ala tapi untuk dipandang makhluk. Faham muslimat? Patut Allah selalu la tusyrik billah. La tusyrik billah. Jangan syirikkan Allah. Kita duk stres ni. Kenapa Allah pesan banyak kali jangan syirik? Rupanya kadang-kadang perbuatan kita pun banyak mengundang syirik. Selesai untuk tajuk yang pertama. Ingatkan Ustazah hari ni jumpa tajuk kedua. Cepatlah katam buku ni. Lambat lagi nak katam. Sekian dimaklumkan. InsyaAllah jumpa nanti untuk tajuk yang kedua. Muslimat, Kak Teh bisik kat saya tadi, Ustazah tolong bagi 4 soalan. 4 soalan. Untuk apa muslimat dirahmati Allah? Siapa yang dapat jawab soalan ni? Saya nak pejam mata Kak Teh. Siapa yang tukang pilih siapa yang nak jawab soalan ni? Untuk dia dapat hadiah istimewa pada hari ni muslimat. Itu bagus ya buat program majlis ilmu. Patut penuh je Masjid Ibnu Abbas tapak ni. Datang kerana ilmu ke kerana hadiah Kak Teh? Sebab Kak Teh tak bagi tahu awal siapa datang boleh dapat hadiah. Muslimat ni saya nak kempen lah. Kak Teh bisik kat saya tadi ada hamba Allah ni bagi hadiah. Suruh bagi pada jemaah. Muslimat, jemaah yang bagi. Maka saya nak share sikit. Ini yang Ustazah Zai selalu kempen, sedekah atas sedekah. Orang perempuan kadang-kadang yang paling susah nak mengeluarkan harta dalam rumah. Faham muslimat? Harta tu kadang-kadang mangkuk tingkat yang kita beli 30 tahun lepas. Masih cantik dalam kotak tapi tak pakai. Muslimat, mungkin ada orang nak pakai. So kita nak kurangkan rumah kita jadi macam muzium tu. Hadiahlah dekat Kak Teh balut, hamper cantik-cantik, bagi kat orang lain. Orang yang dapat hari ni mungkin tak guna untuk dia, tapi raya nanti dia bawa balik kampung bagi hadiah pula kat orang lain. Tengok-tengok yang dia bagi kat kampung tu sampai kat orang yang hadiahkan hari ni. Faham ke tak faham ni? Itu nama sedekah atas sedekah, pahalanya berpanjangan. Seorang yang dapat tu jangan kecil hati. Hadiah aku sampai ke aku balik. Jangan kecil hati. Ini tanda semua orang dah makin faham pahala sedekah atas sedekah. Soalan yang pertama, tolong jawab senangnya. Apa nama kitab yang kita sedang pelajari hari ini? Nak kena soalan susah lah kalau macam ni. Soalan susah tolong ceritakan kepada Ustazah. Ni suka-suka je muslimat 8 Ramadan ni. Kalau Kak Teh tuding yang itu, yang lain pun angkat tangan serentak, tiba-tiba Kak Teh tak tunjuk, janganlah putus hubungan dengan Kak Teh pula. Sebab mata Kak Teh nampak yang depan. Okey, soalan. Kata dalam ayat Quran yang kita baca tadi, syurga Allahnya luasnya seperti, luas syurga Allah seperti. Okey Kak Teh, mana yang Kak Teh pilih? Saya tak nak pandang siapa yang angkat tangan, takut itu orang marah saya. Seperti? Bagus, jawapan itu yang saya nak. Seluas langit dan bumi. Muslimat dirahmati Allah. Baik. Jemaah kita juga yang bagi. Okey, ori tapu bukan tipu Okey. Soalan yang kedua, muslimat dirahmati Allah, kenapa kita nak sebutkan apakah yang duduk di dalam seluruh anggota jasad yang menjadi raja untuk mengarahkan seluruh jasad menjadi baik? Satu kalimah jawab. Oh, Kak Teh nak pilih belah luar.